Dan untuk itu, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 26 Januari 2021. Salam Maria, kita bersama dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan itulah topik yang akan kita bincangkan hari ini di ruang bicara, iaitu PKP 2.0, kita jaga kita. Dan kita ada 3 tetamu sebenarnya yang akan kita semang-semang berkaitan dengan isu ini. Kita ada yang berbahagia, Profesor Ahmadiyah Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, iaitu pensyarah kanan di Putra Business School ataupun PBS. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Masih lagi dalam keadaan terkawal ya, sihat? Alhamdulillah, dah check scan dah. Betul. Sebab itu kedudukan kita pun agak jauh sekarang ini. Kita mematuhi SOP yang ditetapkan. Seorang saja tetamu. Betul. Dan kita juga insya-Allah akan menghubungi 2 lagi tetamu kita melalui kemudahan Skype, iaitu yang berbahagia Datuk Indra Dr. Syahri Ngandiman, merupakan pengarah kesihatan negeri di Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Dan kita juga insya-Allah akan cuba menghubungi melalui kemudahan Skype yang berbahagia Dr. Muhammad Roslan Rosnon, yang merupakan Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia di UPM. Baiklah, barangkali menarik jugalah kalau anda yang telah pun mengikuti perutusan khas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, selain daripada mengumumkan PKP, yang paling penting juga di sini ialah tentang apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu tentang penularan kes tempatan ini dikatakan terus meningkat. Dan yang paling membimbangkan dan mengejutkan kita ialah tentang bagaimana fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia juga dikatakan sudah pun berada pada tahap breaking point. Dan ini menunjukkan bahawa sesungguhnya lah kita harus melihat COVID-19 ini sebagai sesuatu yang cukup serius, sesuatu yang cukup bahaya dan sesuatu yang cukup mengancam kesihatan rakyat Malaysia. Baiklah, untuk itu kita akan hubungi terlebih dahulu yang berbahagia Datuk Indra Dr. Syahri Ngandiman, iaitu pengarah kesihatan negeri Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, dan beliau juga mungkin akan menceritakan apa yang berlaku di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 ataupun MAEPS. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, saya sehat tu ya. Alhamdulillah. Ini sebelum kita melihat apa yang berlaku di MAEPS, iaitu di pusat kuarantin MAEPS di Serdang sekarang ini, mungkin saya nak dapatkan pandangan ikhlas daripada Datuk sendirilah tentang apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perutusan khas PM sebelah petang tadi, iaitu tentang kedudukan Kementerian Kesihatan sendiri, tentang fasiliti KKM yang sudah pun mencapai kepada tahap breaking point, dan dikatakan lebih mungkin 1,400 kaki tangan perubatan sendiri yang telah pun dijangkiti oleh COVID-19. Jadi apa pandangan Datuk tentang situasi yang sedang berlaku sekarang ini, Tok? Ya, terima kasih sekali. Ya. Sebenarnya situasi pada masa ini memang kita kategorikan amat membimbangkan. Ya. Kerana terdapat peningkatan kes setiap hari. Dan lebih-lebih lagi apabila terdapat kaki tangan data yang telah ditimpa penyakit COVID-19 ini. Ya. Dan apa yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang langkah-langkah kawalan melalui PKP di Menteri yang tertentu dan sebagainya, ianya adalah satu langkah yang bijak dan tepat bagi menangani penyakit tersebut. Okey, mungkin situasi dan juga keadaan di pusat kuarantin MAEPS Serdang sekarang ini satu pusat yang sentiasa mendapat perhatian sebenarnya, bukan saja daripada mereka yang dijangkiti COVID, tetapi juga daripada media semasa sebenarnya. Jadi mungkin boleh Datuk terangkan, Tok? Ya, sebenarnya pada masa ini pusat rawatan di MAEPS 2.0 ini yang telah kita mula beroperasi pada 9 Disember lalu, di mana kita telah membuat perancangan hanya 2 hari sebelum pada dibuka pada 9 Disember, iaitu kita rancang pada 7 hari bulan bagi menempatkan mereka yang dijangkiti COVID-19 khususnya di kalangan bukan warga negara. Dan sekarang kita telah mentasarkan sebanyak 8,000 katil, dan insyaAllah
dalam daripada 2 minggu lagi kita akan dapat mencatatkan sebanyak 10,000 kasus. Oh. Pada hari ini, Ya. kita telah ada 2,492 pesakit yang sedang dirawat. Oh. Dan sehingga sekarang, kita telah merawat 20,352 orang di pusat rawatan di MAS Kendang ini. Jadi pada masa ini, kalau kita lihat, kita masih lagi berkapasiti satu kosong sebanyak 5,508. Okey. Jadi, sehingga terdapat peningkatan kes-kes dalam waktu terdekat ini, insyaAllah kita dapat menampung bilangan kes-kes yang akan dimasukkan di pusat perawatan ini. Okey. Baru-baru ini pun viral Datuk yang mengatakan bahawa MAEPS ataupun pusat kuarantin di Serdang tu, di MAEPS itu baru-baru ini dikatakan begitu sesak sekali lah. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan apa yang berlaku sebenarnya ketika itu tu. Ya, sekali. Mungkin saya boleh tunjukkan juga setelah ada sempat video ni. Aha. Yang ini sekarang ini adalah kedudukan pesakit yang masih ada di kawasan ini. Ini adalah blok C. Di mana blok C ini pada masa ini terdapat 674 orang pesakit. Okey. Dan kalau kita lihat ada beberapa kaki tangan saya dan sebagainya. Untuk maklumat, blok ini berkapasiti 1,200 dan kita menempatkan sebanyak 624 pada masa ini. Ya. Dan kalau kita lihat, ianya tidaklah sesak. Sebenarnya untuk makluman, Ya. kita mensasarkan bilangan sedemikian di blok-blok yang ada di MAS ini untuk menampung lonjakan kes-kes yang dijumpai sama ada di kawasan wilayah tengah Selangor dan Palu ataupun di wilayah yang berdekatan. Dalam kapasiti yang kita ada untuk mencapai 10,000 kasus, nanti insyaAllah kita dapat menampung keseluruhan bagi merawatan pesakit di pusat ini. Okey. Di mana kedudukan dan juga keadaan Dewan untuk pekerja asing tu? Adakah ianya dalam situasi terkawal sebenarnya? Terima kasih. Ya. Tadi dewan-dewan yang ada di MAS ini, Ya. kita terdapat 5 dewan utama, iaitu Dewan A dengan berkapasiti 2,960 katil, Ya. Dewan B dengan kapasiti 1,220, Dewan C dengan 1,016 katil, Dewan DB dengan 800 dan Dewan C dengan 2,004 katil. Ya. Kita keseluruhan 8,000 katil. Dengan dewan-dewan ini, sebenarnya kita mendapatkan pekerja-pekerja asing, warga negara asing di kawasan Blok A dan Blok C. Ya. Manakala bagi Blok C kita tempatkan bagi warga negara wanita dan juga sebahagian warga negara asing. Manakala pada Blok C Ya. kita khususkan bagi pesakit-pesakit bukan warga negara lelaki. Manakala bagi arah CC adalah kepada mereka yang di bawah tahanan dan sebagainya. Aha. Okey, kita nak bercakap sikitlah tentang ialah selaku pengarah kesihatan negeri. Selangor, macam kita tahulah, merupakan negeri yang tertinggi sekali mencatatkan rekod kes COVID-19 setakat ini. Kalau dulu Sabah, sekarang ini Selangor. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh Jabatan Kesihatan Negeri dalam menangani isu penularan COVID-19 yang semakin menular di Selangor ketika ini, Tok. Okey. Bagi negeri Selangor di mana kita tahu sehingga ke hari ini kita telah ada 40,284 orang yang telah disahkan dijangkiti COVID dan dengan jumlah sedemikian yang amat besar. Ya. Sebenarnya Jabatan Kesihatan Negeri dengan beberapa fasiliti yang ada dalam negeri Selangor khususnya telah membuat beberapa strategi. Apa yang kita mulakan dan kita lakukan adalah pertamanya kita membuat saringan secara berkata. Di mana dalam saringan ini, di samping kita mensasarkan pekerja-pekerja di dalam industri, khususnya warga negara asing, kita juga mensasarkan kepada warga negara, khususnya yang berumur 50 tahun, dan mempunyai penyakit-penyakit tertentu seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan juga buah pinggang untuk dilakukan saringan secara berkala. Manakala bagi pesakit-pesakit yang dikategorikan sebagai severe acute infection ataupun SARI yang masukkan di hospital, kita akan saring keseluruhan kepada mereka. Dan juga bagi mereka yang datang ke klinik datang yang punya sebarang tanda-tanda penyakit, kita akan juga saring mereka. Ini adalah antara langkah-langkah saringan berkasar yang kita lakukan. Dengan cara demikian, kita pick kasus yang kita
dijangkitkan akan berlaku di negeri ini. Ah, Di samping itu juga, ya. kita melakukan contact tracing kepada semua kes-kes yang ada di negeri sana maupun kontak tersebut berada di luar negeri Selangor dengan kita menelpon ataupun memaklumkan kepada tempat kita di negeri-negeri yang lain. Dan kita akan terus membuat follow up kepada kontak tracing tersebut, utamanya dengan melakukan saringan follow up dan sebagainya. Ya. Seterusnya, bagi pengemara-pengemara yang masuk ke Malaysia, khususnya di mana Selangor adalah merupakan pintu masuk utama negara, kita melakukan saringan, kemudian kita letakkan mereka dalam kuarantin dan kita follow through. Dan sini mereka didapati positif, kita akan masukkan ke hospital ataupun pusat rawatan risiko rendah ini. Bagi mereka yang telah dijangkiti, kita akan masukkan ke hospital, ke rawatan tertentu. Ya. Dan kita ada satu sistem di mana mereka akan kita kategorikan kepada kategori 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan mana-mana yang memerlukan rawatan selanjutnya, kita akan lakukan cara yang terbaik. Kita juga di Jabatan Kesihatan Negeri memberikan maklumat-maklumat yang penting di media sosial dan juga punya lawan sertawan Jabatan Kesihatan Negeri maklumat-maklumat tertentu berkaitan dengan COVID. Apa yang penting di dalam ini dan yang penting adalah kerjasama masyarakat di dalam menangani COVID. Kita kena tahu bahawa political will telah ada. Walaupun memang menekatkan untuk kita memastikan COVID ditangani. Ya. Yang kedua, polisi. Kita ada polisi yang baik dalam kerajaan untuk menangani COVID. Yang nombor 3, P adalah participation. Ya. Penglibatan masyarakat di dalam menangani COVID. Ini 3 benda adalah amat penting bagi kita bersama-sama membantu untuk melawan COVID di negara kita, khususnya di negeri Selangor. Okey, baik. Terima kasih. Ya, soalan saya yang terakhir Datuk. Saya juga nak dapat pandangan secara ikhlas daripada Datuk. Kalau kita lihat kepada trend yang berlaku sekarang ini bila kita bercakap tentang COVID-19, ianya membimbangkanlah. Ya, kita tahu bahawa kes kematian juga meningkat. Jadi apakah Datuk merasakan bahawa penularan kes tempatan ini akan terus meningkat ataupun bagaimana? Apa pandangan ikhlas daripada Datuk? Okey. Perkara ini begini, Cik Kali. Ya. Kiranya kita bertindak cepat untuk menangani COVID, khususnya dalam membuat saringan, Ya. serta masyarakat bersama-sama menangani COVID dengan mematuhi segala SOP yang sedia ada. Ya. InsyaAllah ia dapat kita tangani dengan baik. Tetapi sekiranya saringan kita lengahkan ataupun kita tidak kuat dan masyarakat perlu melengah-lengahkan SOP ataupun tidak melaksanakan SOP, Ya. kita akan berlaku disaster. Jadi kedua-dua ini kena dilakukan seiringan. Ya. Kalau kita hanya saringan saja tapi meninggalkan SOP, kita tak akan menyelesaikan masalah. Betul. Ataupun perkara-perkara lain kita lakukan, kita tak akan menyelesaikan masalah. Yang penting adalah kita lakukan saringan, berjalankan sosial, asingkan mereka dijangkiti dan masyarakat yang lain mengikuti SOP, insyaAllah kita akan berjaya menangani COVID ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Indra Dr. Syahri Ngadiman, iaitu Pengarah Kesihatan Negeri dari Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Banyak yang kita peroleh, terutamanya tentang apa yang berlaku di pusat kuarantin dan perawatan COVID-19 ataupun MIPS di Seredang. Jadi kita akan berehat dulu buat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kita kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara ini, kerana kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting, iaitu PKP 2.0. Kita jaga kita. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Kita akan sambung sembang-sembang kita berkaitan dengan topik PKP 2.0, kita jaga kita. Dan di studio ada Profesor Madia, Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang sudah pun bersiap sedia, dan insyaAllah kita juga akan dapatkan pandangan nanti melalui seorang lagi tetamu melalui kemudahan Skype, iaitu Dr. Muhammad Roslan. Baik, kita mulakan dulu dengan Prof. Madia, Dr. Ahmad Razman. Ini sesuatu yang mungkin kita jangkakan sebenarnya, Prof. Ya. Bukan sesuatu yang mengejutkan lah. Cuma barangkali ialah 6 buah negeri yang dikenakan PKP, iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah persekutuan termasuklah Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah adalah negeri-negeri yang dikatakan memberikan sumbangan yang cukup besar sebenarnya dalam KDNK negara. Jadi kalau kita lihat daripada perspektif ekonomi itu, apakah kesan yang akan terbit daripada PKP ini nanti?
Ya, memang ramai yang berjangka kan kita akan menghadapi PKP, apa yang dipanggil PKP 2.0 sekarang. Dan apa yang berlaku, sebenarnya hari ini tepat 300 hari kita di dalam sejak PKP yang pertama pada 18 Mac dilaksanakan. Dan apa yang berlaku pada 18 Mac itu, memang kita lihat ekonomi betul-betul terkesan. KLCI Index jatuh teruk sehingga 1,200 okey, lebih, dan sekarang hari ini lebih kurang 1,600. Okey, jadi ramai akan bertanya, adakah benda yang sama berlaku, kemelesetan ekonomi berlaku yang kita telah hadapi sekarang. Dan yang nampak lebih baik PKP 2.0 ni daripada PKP dulu ialah hanya 6 negeri inilah yang tertentu saja yang dikenakan PKP, yang lain masih ada PKPB dan sebagainya. Tetapi apabila kita lihat 6 negeri yang dikenakan itu, iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Penang, Melaka, Johor dan Sabah ini, 4 ataupun 5 lah sebenarnya daripada negeri ini adalah penyumbang utama top 5 kepada KDNK negara. Sebagai contoh, Selangor menyumbang 23.7% KDNK pada tahun 2018, diikuti oleh wilayah persetujuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 16.1%, dan juga Johor 9.6%. Jadi apa maknanya ini? Maknanya apabila kita lihat walaupun PKP dilaksanakan kepada 6 negeri ini, tetapi ini adalah 6 negeri yang menyumbang lebih kepada 65% KDNK negara pada tahun 2018. Dan impak kepada ekonomi tempatan juga sebenarnya akan ketara, kerana apabila kita lihat walaupun dalam pengumuman Perdana Menteri kilang-kilang industri yang mengeksport barangan dibenarkan lagi, tetapi kita juga mahu melihat pertumbuhan ekonomi domestik dari segi transaksi perniagaan ekonomi antara negeri, dan ini akan orang kata terkesan. Tetapi sekurang-kurangnya negeri-negeri lain, 8 lagi negeri lain boleh lagi melakukan aktiviti perniagaan seperti biasa, tetapi masih mengikuti SOP yang ketat. Jadi impak negatifnya akan ada, okey, tetapi saya rasa tidaklah seteruk semasa mula-mula diperkenalkan, kerana kita telah belajar dah biasa menyesuaikan diri daripada apa kesilapan yang kita lakukan, ataupun kita telah buat banyak penambahbaikan. Kita telah orang kata, dan seperti yang saya katalah, kita telah anticipate atau jangkakan. Jadi persediaan itu telah ada, dan sekurang-kurangnya apa yang kita ada sekarang ini mungkin dengan vaksin yang akan diedarkan tidak lama lagi akan sedikit sebanyak orang kata memberikan keyakinan ataupun memulihkan ataupun situasi ekonomi dengan lebih segera berbanding sebelum ini. Okey, cuba kita dapatkan pandangan daripada seorang lagi tetamu melalui kemaran Skype yang sudah pun bersiap sedia sekarang ini, iaitu Dr. Muhammad Roslan Rosnon, yang merupakan Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu kami di ruang bicara ini ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah apabila diangkat sebagai Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan. Jadi tahniah Doktor ya. Terima kasih. Okey, kita dah bercakap tentang apa yang kita sebut tadilah. Semua rakyat Malaysia sudah pun mengetahui pengumuman khas yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan negeri-negeri sudah pun dikenakan PKP. Ada negeri yang dikenakan PKP bersyarat, iaitu Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Dan untuk kumpulan yang ketiga ialah PKP pemulihan ataupun PKPP, dan ianya dilaksanakan di Perlis dan Sarawak. Tetapi secara keseluruhannya, Doktor, apakah impak ataupun kesan yang mungkin akan timbul semula daripada soal kehidupan kemasyarakatan dan sebagainya? Mungkin ada reaksi daripada Dr. Muhammad Roslan. Okey, pada pandangan saya, kalau kita melihat kepada kajian daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, pada awalnya kalau kita lihat bahawa pengalaman bekerja rakyat Malaysia ketika COVID, mereka ini gembira sebenarnya bekerja daripada rumah. 81% yang dicatatkan. Kemudian kita lihat bahawa produktiviti mereka juga meningkat apabila mereka bekerja dari rumah, iaitu 51%. Jadi saya kira untuk PKP 2.0 ini, saya rasa ia tidaklah satu perkara yang masalah dari segi pekerjaan bekerja daripada rumah itu.
Cuma saya agak merisaukan adalah dari segi pendidikan sebenarnya. Okey. Sebab kalau kita lihat pada kajian yang dikeluarkan oleh Hazanah Research Institute, Ya. sebab kita dapat lihat bahawa 95% pekerja muda berada dalam pekerjaan tidak berkemahiran. Dan 50% daripada jumlah itu mempunyai kelayakan pendidikan yang lebih tinggi berbanding skop pekerjaan tersebut. Okey. Jadi saya rasa isu pekerjaan ini juga akan terus menjadi dilema kepada masyarakat Malaysia dan perkara ini berkait rapat dengan sistem pendidikan kita. Sebab kita perlu melihat semula sistem pendidikan kita sama ada kita perlu untuk mengatur semula dari segi kurikulum yang ada di peringkat universiti. Dan sebab kita menjangkakan pada tahun ini ataupun tahun hadapan, pengambilan pelajar di universiti juga akan meningkat disebabkan bahawa SPM akan dilakukan 2 kali pada tahun ini. Jadi bilangan ini juga akan menyebabkan bilangan graduan pada 3-4 tahun akan datang juga akan mengalami lambakan graduan itu. Jadi ini perkara yang kita perlu lihat juga. Selain itu, saya ingin menarik dari segi laporan kanak-kanak pinggiran UNICEF yang mendapati 31% remaja di bawah 18 tahun tidak mempunyai bahan bacaan di sekitar projek perumahan rakyat iaitu PPR di Lembah Kelang. So dianggarkan 40% remaja yang tidak mempunyai bahan bacaan ini daripada ibu bapa yang mempunyai pendidikan rendah. So perkara ini juga akan memberikan kesan sebenarnya kepada perkembangan dari segi literasi, numerasi kanak-kanak di peringkat masyarakat, terutama di Lembah Kelang. Jadi apa yang saya ingin tekankan di sini adalah kita perlu melihat dari segi strategi. Apakah strategi selain daripada SOP yang ketat yang kita berikan kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan, tetapi bagaimana keadaan pelajar-pelajar yang tidak melaksanakan peperiksaan, tetapi bagaimana sistem pembelajaran dan pembelajaran mereka ini yang kita boleh susun dan kita boleh atur supaya mereka ini tidak ketinggalan dari segi pendidikan. Saya ingin menarik terutamanya kawasan luar bandar. Kalau kawasan bandar ini, kalau golongan M40, saya rasa mereka tiada masalah dari segi fasiliti pendidikan. Tetapi dari segi B40 di kawasan bandar dan juga luar bandar, mereka mengalami masalah dari segi fasiliti pendidikan itu. Kadang-kadang mereka terpaksa berfungsi laptop, komputer dan sebagainya. So perkara ini juga perlu kita ambil kira dan melihat supaya perkembangan anak-anak ini dari segi literasi dan numerasi ini berjalan dengan baik. Selain daripada itu, saya ingin menarik perbincangan ini juga dari segi lambakan kerja kepada guru-guru di sekolah. Kalau kita lihat, bila mana PKP ini dilaksanakan, dia akan memberikan satu tekanan dan juga lambakan kerja pada guru-guru di sekolah kerana mereka terpaksa untuk melaporkan pembelajaran yang berlaku pada setiap hari apa yang berlaku, berbanding sepatutnya kalau boleh laporan itu boleh dilakukan seminggu sekali, tetapi atas daripada setengah PPD mereka mengharapkan bahawa laporan itu dihantar pada setiap hari. So ini juga akan memberikan bebanan sebenarnya kepada guru-guru dari segi pelaporan. Saya rasa sama juga di peringkat universiti. Bila mana kita melakukan pendidikan di peringkat universiti, kita akan mengalami masalah terutamanya bagi kursus yang ada amali. Sebab amali ini memerlukan motor skill dan soft skill itu, tetapi ini tidak boleh kita lakukan ketika PKP kerana pelajar-pelajar tidak kembali ke universiti. So ini perkara-perkara yang saya rasa penting terutamanya dalam pendidikan dan terutamanya kawasan-kawasan wilayah luar bandar di Sabah dan Sarawak bila mana PKP
2.0 ini kita laksanakan, sudah pasti akan memberikan kesan kepada mereka. Okey, saya akan dapatkan pandangan doktor lagi kerana kita juga nak dapatkan berkongsi pandangan pula dengan tetamu di studio iaitu Profesor Maria, Dr. Ahmad Razman. Sesuatu yang penting juga bila kita bercakap tentang sektor ekonomi, tadi pun Prof ada sentuh sebentar lalu tentang kerajaan telah pun mengenal pasti 5 sektor yang dibenarkan beroperasi dan dikategorikan sebagai sektor ekonomi perlu ataupun essential economic sector. Tetapi sementara itu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI juga akan memperincikan jenis-jenis perkhidmatan yang disenaraikan sebagai essential economic sector ini. Antara yang mungkin dapat kita bayangkan apa yang harus dilihat sebagai sektor-sektor ekonomi yang cukup penting dan tidak perlu kata orang menjadi mangsa daripada PKP lah, itu istilah mangsa itu saya gunakan ya. Sebenarnya sepatutnya kita dah, macam saya sebut tadi, dah 300 hari dalam PKP dalam pelbagai yang kata peringkat PKP ini. Setiap polisi berkenaan dengan sektor-sektor esensial dari segi pelaksanaan SOP untuk setiap sektor tersebut harus sebenarnya diberitahu terlebih awal. Kerana apabila kita lihat pelabur asing terutamanya, mereka tidak mahu menunggu sehingga saat terakhir untuk melihat SOP ini. Dan sebenarnya saya juga mengharapkan apabila PKP 2.0 ini diumumkan, apakah sebenarnya inisiatif kerajaan untuk memastikan bahawa mereka-mereka yang terjejas semasa PKP permulaan awal tahun lepas tidak akan kembali ke takut yang lama, iaitu menghadapi masalah kecairan, ramai yang kehilangan pekerjaan dan juga apa yang kita lihat pada bulan Mac itu sebenarnya PKP itu dilanjutkan. Dalam kes ini diumum 2 minggu dan apakah garanti ataupun jaminan bahawa rakyat masih lagi orang kata mampu mengikuti SOP, dapat melandaikan jangkitan itu, dan apakah akan terjadi jika ini dilanjutkan lagi 2 minggu menjadi sebulan. Dan inilah sepatutnya MITI juga harus fikirkan apabila mahu mengeluarkan SOP yang kita tahu sebenarnya sepanjang hampir setahun ni, kalau sesiapa yang mengikuti Majlis Keselamatan Negara punya telegram dan sebagainya, sentiasa ada SOP itu. Dan ini sepatutnya menjadi sesuatu yang kata boleh dijangkakan ataupun stabil lah, maknanya tidak berlaku perubahan drastik secara tiba-tiba. Kerana kita harus merancang, okey. Sepatutnya 2021 ini merupakan tahun pemulihan ekonomi kita, dan beberapa tanda indikator seperti indeks leading indicator dan juga indeks pengeluaran telah mula menunjukkan kadar yang positif. Tetapi apabila ini semua berlaku, maka polisi SOP yang nak diumumkan itu haruslah sebenarnya menepati orang kata menepati tanggapan ataupun jangkaan pelabur-pelabur dan juga pengeluar ataupun pemain industri ini, supaya yang terjejas tidak akan kata menjadi agak ketara berbanding dengan apa yang berlaku pada tahun lepas. Tapi pandangan ikhlas daripada Prof sendirilah, bagi sektor ataupun perkhidmatan yang tidak disenaraikan sebagai essential services itu, arahan bekerja di rumah ataupun work from home akan dikuatkuasakan. Apakah itu melihat satu langkah yang memang perlu dilakukan, ataupun apakah ia akan memberi impak juga sebenarnya kepada industri-industri ataupun kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan nanti? Yang pasti banyak industri yang akan terjejas teruk seperti yang kita lihat yang belum pulih sepenuhnya dari segi industri hospitality, pelancongan, pengangkutan, dan juga hiburan. Kita baru lihat ada beberapa panggung wayang dah tutup, Jadi memang kalau kita dah jangkakan industri-industri yang tidak kata non essential ni, apabila kita mengharapkan bekerja di rumah, bukan semua yang boleh melakukan bekerja dalam rumah kerana melibatkan pergerakan pekerja dan juga pelanggan. Dan apabila kita mahukan mereka melakukan transformasi dari segi digitalisasi dan otomasi, tidak semua boleh lakukan ini. Ia hanya mengambil masa. Jadi saya lebih berharapkan apabila mungkin esok atau lusa, walaupun kita telah umumkan PKP ini, apakah langkah-langkah inisiatif daripada kerajaan untuk membantu non essential services ini dari segi
kita tahu baru 2-3 bulan kita dah umum Belanjawan 2021. Bermakna belanjawan yang telah diluluskan produk kad ini boleh disalurkan pada tahun ini dengan serta-merta. Dan inilah inisiatif yang kita nak tahu yang mana yang akan disalurkan dengan segera untuk membantu sektor-sektor industri yang terkesan ini. Okey, kita akan dapatkan pandangan Dr. Muhammad Roslan sebentar lagi, tapi sebelum itu kita ambil panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Duan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum, Cik Sakawi, moderator yang prihatin dengan masalah rakyat. Terima kasih. Dan ahli panel yang dihormati. Okey. Okey, soalan saya yang pertama, tadi ada PM dah sebut kan, 5 sektor yang dibenarkan beroperasi. Ya. Yang tadi Pak penghilangan, pembuatan, pematasan, perdagangan, pengedaran, peradangan. Ya. Apabila dibuka ni macam mana? Apa dari segi kesihatan pula? Apabila dibuka, bagaimana? Okey, saya tengok minta apa Prof apa ulas dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Nanti kita akan dapatkan reaksi daripada Profesor Maria Dr. Ahmad Razman. Kembali kepada Dr. Muhammad Roslan di Kemurahan Skype kita sekarang ini. Sesuatu yang penting juga sebenarnya doktor ya. Kita diperkenalkan dengan apa yang disebut sebagai norma baru ataupun the new normal sejak berlakunya COVID-19 ini. Tetapi apakah secara peribadi doktor melihat bahawa rakyat Malaysia setakat ini sudah berjaya sebenarnya menyesuaikan diri mereka dengan kehendak dan juga falsafah the new normal itu secara keseluruhannya, doktor? Kalau kita lihat dalam situasi semasa hari ini, kita boleh nampak perbezaan bila mana pada awal-awal kita melaksanakan PKP, kita nampak masyarakat Malaysia lebih berhati-hati. Compare selepas kita meneruskan PKP pada bulan 7, kemudian kita buat sehingga bulan 10. Kita nampak ketika itu ia dah semakin longgar sebenarnya sehingga ke hari ini. Sebab itu saya kira daya tindak penyesuaian di kalangan masyarakat ini adalah sangat penting sebenarnya. Kita mesti perlu mendahului bahawa SOP itu adalah segala-galanya untuk kita. Kita perlu untuk mengawal dari segi tingkah laku kita. Kita perlu menjaga kebersihan kita supaya masalah kesihatan ini tidak tersebar dengan begitu luas. Jadi saya kira keadaan ini saya nampak bahawa kita mungkin dah satu tahap yang saya rasa kita dah tepu agaknya. Menyebabkan kita rasa perkara-perkara ini bukan satu perkara yang asing lagi, tetapi ia dah menjadi satu yang biasa kepada kita sehingga kita menganggap bahawa SOP itu satu perkara yang bukan satu perkara yang penting, tetapi ia adalah satu perkara yang sudah menjadi kebiasaan kepada kita sehingga kita memandang remeh terhadap perkara tersebut. Tetapi apa yang lebih penting di sini adalah bila mana penguatkuasaan dilakukan, ia perlulah adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia tidak boleh hanya tertumpu kepada golongan masyarakat biasa sahaja, tetapi ia juga perlu meliputi kepada golongan-golongan atasan, sebab tidak ada di kalangan masyarakat yang boleh melebihi daripada undang-undang. Sebab undang-undang adalah segala-galanya. Kalau kita semua mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan, saya rasa kita boleh menerima tentang norma-norma baru yang kita laksanakan. Sebab saya kira di luar sana ada masyarakat yang mungkin beranggapan bahawa masyarakat hanya serta-serta masyarakat saja yang perlu melaksanakan. Ada serta golongan tidak dilaksanakan. Mereka ini kebal dari segi undang-undang dan sebagainya. Sepatutnya ia perlu merentasi seluruh masyarakat kita tanpa mengira pangkat, darjat dan sebagainya. Kalau kita semua memahami tentang undang-undang ini dan SOP ini, saya kira perkara ini tidak akan ada satu golongan yang cuba memain-mainkan tentang SOP yang dilaksanakan oleh kerajaan. Okey.
Menarik apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Roslan, dan kita harap rakyat akan mengingatinya, kerana SOP bila dilaksanakan terlalu lama pun, Prof, macam kita sebut tadilah, seolah-olah ianya dah jadi perkara biasa, tak perlu diberi perhatian yang serius dan sebagainya. Tetapi mungkin penguatkuasaan itu juga penting sebenarnya, Prof. Tapi saya nak kongsi sesuatu jugalah. Ialah mungkin apa yang kita alami sekarang ini adalah sesuatu yang amat membimbangkan, tetapi pada masa yang sama, walaupun ekonomi negara menghadapi satu situasi yang cukup tertekan sebenarnya, tetapi dalam masa yang sama kita lihat gig ekonomi nampaknya tiba-tiba muncul dan mengambil tempat yang cukup selesa sekarang ini akibat daripada berlakunya COVID-19. Komen sikit. Ya, sudah pasti apa yang ketara apabila berlakunya pandemik COVID-19 menyebabkan pergerakan terbatas dan tahun lepas kita menyaksikan cara kita berurusan dengan perniagaan menjadi lebih, orang kata, kehadapan. Ada yang mengatakan bahawa kita telah menggunakan teknologi 5 tahun lebih cepat dari sepatutnya. Apabila kita lihat ramai yang mencuburi bidang gig ekonomi, menghantar barangan, makanan dan sebagainya. Tapi saya juga lebih tertarik dengan skop gig ekonomi yang lebih luas, iaitu kalau kita lihat ekonomi digital ni bukan sahaja dari segi teknologi menghantar barangan ataupun perkhidmatan, tetapi lebih merangkumi apa sahaja kepakaran, pengetahuan yang kita boleh tawarkan bukan sahaja di komuniti kita tetapi juga ke negara luar, seperti dari segi perunding cara, dari segi peraturcaraan, design dan sebagainya, bagaimana kita boleh gunakan platform internet ini untuk memberi perkhidmatan di luar. Dan satu lagi yang mungkin ramai perasan dalam berita, walaupun sebagai contoh, saya bagi kita contoh Indonesia dilanda kes COVID-19 lagi teruk daripada kita, dengan kadar kematian lebih tinggi, tetapi masih lagi mampu menarik pelaburan daripada syarikat gergasi internet. Ada yang ura-ura mengatakan Tesla lah, Amazon dan sebagainya mahu meletakkan headquarters ataupun ibu pejabat di situ. Dan kita baru dengar berita Hyundai pun mahu nak pindahkan dia punya kilangnya ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat Indonesia yang dilanda COVID yang teruk, kematian yang tinggi, tetapi masih lagi mampu menarik pelaburan yang bersifat teknologi tinggi ke negara mereka. Jadi penularan pandemik ini bukan satu alasan untuk negara kita sebenarnya dari segi rakyatnya untuk terus berkecimpung dalam teknologi baru, ataupun daripada segi peringkat negara untuk menarik pelaburan asing dan juga memasarkan teknologi kita ke seluruh negara. Sebenarnya ada juga berita gembira. Kita ada syarikat tempatan yang terlibat dalam penyediaan drone, perkhidmatan drone yang merupakan syarikat kedua terbesar di dunia, masih lagi mampu memberikan perkhidmatan seluruh dunia. Yang terkini mungkin ada perkhidmatan dekat Antartika kalau tak silap syarikat tersebut. Jadi sebenarnya walaupun berlaku penularan COVID-19 ini menyukarkan pergerakan, tetapi norma baru ini sebenarnya membuka peluang untuk syarikat, individu di negara kita sebenarnya untuk meneroka peluang-peluang yang boleh memberikan kita daya saing yang lebih tinggi dan meningkatkan, mempelbagaikan punca pendapatan negara dan juga perniagaan di sini. Isu pengangguran macam mana, Prof? Baru saja kita ingin memulihkan isu pengangguran ini, tetapi dengan pengenalan PKP 2.0 ini, apakah ianya akan membawa kesan yang kembali semula kepada asal? Ya, ia agak membimbangkan kerana walaupun kita lihat sebelum ini berlaku penurunan 4 bulan berturut-turut, tetapi data terkini Oktober menunjukkan peningkatan 0.1% kepada 47%. Kalau dari segi jumlah tu berjumlah 748,200. Tapi yang membimbangkan juga, kita nak lihat graduan universiti daripada tahun lepas ada lebih kurang 61,000 yang masih lagi menganggur, dan tahun ini pula 2019 61,000 dan tahun lepas pun akan meningkat menjadikan lebih 100,000 yang dijangka akan menganggur. Dan kita jangkakan tahun ini juga apabila kita lihat statistik mereka yang mendapat pekerjaan meningkat. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dia meningkat itu sebab masa PKP dulu tu dia jatuh. Jadi dia jatuh, dia dah pergi kepada jumlah pekerjaan yang asal. Maknanya tak ada pertambahan kerjaan baru. Pada masa yang sama mereka yang menganggur tu makin tinggi. Jadi apabila kita lihat projection ataupun anggaran ni, tahun ini akan menyaksikan lebih ramai lagi yang akan menganggur disebabkan
jika ekonomi tak dapat dipulihkan dan inisiatif yang sepatutnya diberikan tidak sampai kepada mereka yang patut jika ini berlaku. Oleh sebab itu ini adalah sesuatu benda yang perlu diberi perhatian yang serius. Okey, apakah kita harap Dr. Muhammad Roslan masih lagi ada di kemudahan Skype kita. Ada lagi soalan yang ingin saya kongsikan sama dengan doktor. Jadi lega dapat melihat semula wajah doktor. Okey, ini kita bercakap tentang sesuatu yang menjadi harapan rakyat sebenarnya doktor lah. Kita difahamkan bahawa vaksin untuk COVID-19 akan kita terima di penghujung bulan Februari. Nanti walaupun banyak pihak mengatakan kita agak terlewat sebenarnya menerima vaksin COVID-19 ini, tetapi apakah doktor melihat mungkin ini seolah-olah memberikan sedikit kekuatan dan juga semangat sebenarnya kepada rakyat Malaysia bahawa masih ada sebenarnya cahaya gemilang di masa depan kita bila bercakap tentang penularan COVID-19 ini. Kita boleh mengatasinya agaknya lah, pandangan doktor. Okey, saya kira memang betul sebab vaksin itu adalah untuk kita mengubati COVID-19 ini kan, ataupun untuk protect kita daripada COVID-19. Jadi itu adalah memang salah satu-satunya solution untuk kita menyelesaikan pandemik ini. Jadi sudah pasti masyarakat di luar sana menanti-nantikan kan bilakah vaksin ini akan diberikan kepada rakyat Malaysia, dan sudah pastilah saya kira vaksin ini akan diberikan kepada frontliner dahulu, golongan-golongan berisiko dahulu, dan supaya sebab golongan-golongan ini agak fragile dan mudah untuk dijangkiti, dan sudah pasti saya kira kalau kita melihat pun kesannya itu mungkin setahun selepas vaksin itu dilaksanakan baru kita nampak sama ada ia memberikan kesan yang positif ataupun tidak dari segi social structure rakyat Malaysia ini. Jadi kita memang menanti-nantikan COVID ini, kita menanti-nantikan vaksin ini untuk menyelesaikan masalah pandemik. Okey, satu lagi soalan sebelum kita berpisah. Barangkali ini pun satu soalan yang agak sensitif. Tapi saya nak kongsi bersama dengan Dr. Muhammad Roslan lah. Dimainkan secara di media sosial lah, diviralkan kononnya dikatakan bahawa kerajaan kita gagal sebenarnya untuk mengawal penularan COVID-19 ini. Apakah anda bersetuju sedangkan kerajaan mengambil pelbagai langkah dalam usaha untuk menjamin bahawa rakyat kita terselamat daripada penularan COVID-19 ini? Komen pribadi anda. Okey, pada pandangan saya bahawa saya kira kerajaan telah bersungguh-sungguh untuk membantu dari segi untuk kita menyelesaikan isu pandemik COVID-19 ini. Walau bagaimanapun saya kira ada sesetengah golongan saja yang mungkin merasakan bahawa keperluan rakyat itu adalah satu perkara yang kurang penting, dan ada keperluan-keperluan lain yang kononnya lebih penting dari segi perkembangan atau kemajuan negara. Tetapi itu perkara semua yang telah berlaku. Tetapi apa yang paling penting adalah untuk akan datang, apa yang kita perlu fikirkan hari ini adalah kesejahteraan rakyat Malaysia. Jadi kita perlu sama-sama untuk memikirkan tentang kesejahteraan rakyat Malaysia. Kita tidak boleh mementingkan politik kita ataupun parti kita dan sebagainya, tetapi kita perlu mengutamakan rakyat dari segi apa sekalipun dalam kita merencanakan tentang pentadbiran negara. Jadi ini perkara yang perlu dititik beratkan oleh kita semua, dan saya rasa tanggungjawab ini bukannya diletakkan di tangan rakyat semata-mata, tetapi ia perlu diletakkan di semua bahu kita supaya kita dapat menangani masalah pandemik COVID-19 ini. Jadi kita perlu untuk bekerjasama, jangan ada yang mementingkan diri sendiri ataupun kepentingan yang melebihi daripada kepentingan rakyat. Kita perlu mendahului rakyat sebab rakyat adalah segala-galanya untuk negara kita.
Baik, menarik terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Roslan, dan insya-Allah mungkin di masa-masa yang akan datang kita bersama lagi doktor ya. Tapi apapun kita mengucapkan selamat bertugas sebagai Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan di Fakulti Ekologi Manusia UPM. Jadi selamat bertugas doktor. Terima kasih Datuk. Ya. Okey, ini sesuatu yang menariklah. Kita tak banyak lagi masa yang tinggal Prof ya. Kalau kita melihat kepada senario semasa lah, kadang-kadang mungkin macam saya tanya Dr. Muhammad Roslan tadilah. Tetapi ada juga pihak-pihak tertentu yang menggunakan faktor ekonomi ini sebagai alasan untuk mengatakan bahawasanya kerajaan sekarang ini gagal sebenarnya untuk menangani COVID-19 dan juga akibat-akibat yang berlaku, termasuklah dalam kesan kepada sektor ekonomi itu sendiri. Pandangan Prof. Ya, sebenarnya kita ingat 2021 ni adalah satu fasa pemulihan, tetapi kita dikejutkan awal-awal lagi dengan banjir. Okey, dan sekarang apabila kita lihat pandemik makin meningkat dan ekonomi masih lagi terjejas. Dan seperti yang Dr. Roslan cakap tadi pun mungkin ada kemungkinan faktor-faktor lain yang diberi keutamaan, mungkin faktor politik, pertukaran kerajaan dan sebagainya. Dan apabila semua ini berlaku, mahu diletakkan atas bahu kerajaan bahawa kerajaan telah gagal. Namun kalau kita lihat konteks penularan pandemik COVID-19 ni di serata dunia, memang ini bukan hanya berlaku ke negara kita saja. Kalau tengok Ireland tiba-tiba meningkat dengan tinggi sekali. Betul. Dan apabila beberapa negara lain pun mengalami gelombang kedua ataupun ketiga sama macam kita. Dan bukan bermakna kerajaan gagal, tetapi apabila kita bercakap tentang bersama-sama hashtag kita jaga kita ia melibatkan kerjasama daripada semua pihak. Apabila ada yang pihak yang tidak mengikuti SOP, inilah yang terjadi. Dan saya lihat jugalah apabila berlaku PKP ini, sebenarnya strategi yang boleh dilakukan oleh kerajaan juga ialah sekurang-kurangnya kita minta rakyat duduk dalam rumah selama 2 minggu ni. Mungkin kerajaan boleh fokuskan banjir, sebab banjir sekarang ni masih lagi ramai yang terjejas. Ini juga boleh menjejaskan ekonomi. Dan pada masa yang sama, elakkanlah cakap tentang nak menukar kerajaan dan sebagainya. Kita fokus satu persatu. Fokus kesihatan, ini yang kita dah buat. Selepas ini banjir. Selepas ini bagaimana kita nak membantu sektor-sektor yang memang kita jangka akan terjejas melalui inisiatif Belanjawan 21 yang memberi peruntukan terbesar dalam sejarah, 322.5 bilion. Sekarang kata dah setuju, dah lulus. Kat mana duit tu? Kita nak tengok duit tu pergi sekarang kepada sektor-sektor ini, termasuk yang duit dalam akaun COVID-19 itu disalurkan supaya rakyat tak tertunggu-tunggu. Dulu masa kena PKP bulan Mac itu, kena tunggu lama sikit nak dapatkan pengumuman tentang bantuan. Ini bantuan telah diumumkan, telah diluluskan. Jadi sekarang masa untuk bekerja memberikan bantuan. Kita cakap sikit tentang sesuatu yang menggembirakan rakyat sebelum PKP ini diperkenalkan semula. Aisina. Jadi apakah Prof secara peribadi melihat bahawa ianya mungkin memberi, iyalah kita tahu ia memang memberi kelegaan kepada rakyat yang memerlukannya. Tetapi dari segi sektor ekonomi, apakah ianya turut memberi sumbangan sebenarnya untuk membangunkan sedikit ataupun memberikan nafas sedikit kepada perkembangan sektor ekonomi? Ya, saya setuju. Aisina ini alhamdulillah bulan ini telah ramai telah dapat keputusan. Kalau yang lulus tu dapat dikeluarkan duit, dan ini memang akan membantu ekonomi kerana ia adalah suntikan fiskal secara langsung. Rakyat dapat duit, rakyat boleh guna untuk belanja. Gunakanlah duit yang dapat daripada ICNR itu untuk menyelesaikan tunggakan hutang komitmen yang perlu diselesaikan segera. Dan kalau mereka yang tidak perlu ada hutang dan sebagainya, maka biarlah simpan dalam EPF tu untuk masa depan. Kita tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bagi mereka yang dapat peluang untuk keluarkan ni, gunakanlah untuk benda-benda yang perlu. Dan yalah, walaupun sekolah tak masuk lagi, tapi lepas PKP ni mungkin sekolah masuk, itu belanja untuk sekolah dan sebagainya pun kita kena sediakan. Jadi berbelanjalah dengan berhemah. Jangan membeli barangan yang tidak penting pada masa sekarang. Dan kalau ada peluang
peluang untuk gunakan duit itu untuk melabur ataupun menabung di tempat yang memberikan peluang yang tinggi, boleh lakukan. Sebagai seorang pakar ekonomi lah, barangkali Prof, kita macam Prof sebut awal tadi lah, kita mengharapkan sesuatu yang menarik untuk sektor ekonomi dalam tahun 2021, tetapi mungkin harapan itu sukar untuk dijadikan sebagai satu kenyataan yang luar biasa ataupun yang menarik disebabkan oleh penularan COVID-19 yang masih lagi menunjukkan tanda-tanda yang tidak menurun, malah meningkat dah 4 digits ni pun kita rasa sesuatu yang menakutkan, kematian yang semakin meningkat dan sebagainya. Jadi apakah secara peribadi Prof merasakan bahawa mungkin tahun 2021 ini juga merupakan tahun yang mungkin akan memberi kesukaran dalam perkembangan ekonomi negara sebenarnya? Saya melihat walaupun gelas ni dah nak habis air je, saya melihat gelas ni separuh penuh. Saya tetap positif. Positif kerana apa? Pertama, vaksin seperti yang Perdana Menteri umumkan bukan saja akan datang daripada Pfizer, AstraZeneca, tetapi daripada China dan sebagainya. Ini akan membantu memulihkan keyakinan terhadap krisis kesihatan dan ramai telah Bank Dunia dan juga Asian Development Bank telah memberi unjuran yang positif dan menjangkakan sebenarnya negara kita akan mampu lebih meningkat pertumbuhan ekonomi ataupun KDNK lebih positif, lebih tinggi daripada banyak negara di rantau Asia ini. Kalau orang luar pun yakin kita boleh bangkit dengan segera, maka kita pun juga harus yakin. Tetapi ini bersyarat. Bersyaratnya ialah kita kena sama-sama jaga SOP, melandaikan keluk jangkitan yang segera mungkin, dan apabila ini terjadi, kita boleh terus pergi ke arah orang kata menjana ekonomi, sebab ada kesempatan ataupun petanda-petanda yang kita boleh capai itu. Sebagai contoh, ringgit kita makin mengukuh, ekspor kita masih lagi meningkat, dan harga komoditi, harga minyak sawit, getah dan juga minyak gas pun telah mula menunjukkan peningkatan. Jadi kalau kita masih lagi leka, masih lagi orang kata risau, tak tahu nak buat apa, padahal peluang tu dah ada di depan mata. Ini yang kita perlu lakukan pada tahun 2021, sentiasa bersikap positif. Malaysia boleh merupakan satu slogan yang kita boleh gunakan pada tahun ini, dan saya yakin jika kita sama-sama buat semua ni, kita mampu melakukannya. Malaysia boleh, itu sesuatu yang menarik. Jadi sebelum kita berpisah dari udara ini, saya juga tertarik hati dengan apa yang disebut oleh Amat Berhormat Perdana Menteri melalui pengumuman petang tadilah. Dia mahu supaya masyarakat, pemimpin masyarakat ataupun community leaders juga memainkan peranan yang lebih berkesan sebenarnya. Bukan saja untuk menyedarkan masyarakat setempat tentang bahaya COVID-19, tetapi juga untuk membangunkan semula ekonomi mereka dan sebagainya. Dan sesuatu yang menarik juga di mana ketua setiausaha negara bersama dengan menteri tugas-tugas khas telah pun dibentuk untuk memastikan pelaksanaan langkah pemerkasaan komuniti dengan lebih berkesan. Apakah ini juga mungkin akan memberi suntikan kepada sektor ekonomi secara indirect? Ya, ini penting apabila pemimpin turun padang menjinsing lengan untuk membantu rakyat yang terjejas dan juga industri yang memerlukan bantuan. Sebab kadang-kadang kritikan ialah dari segi pelaksanaan. Kita mempunyai pelan yang bagus, kita mempunyai peruntukan yang banyak, tetapi apabila mahu dilaksanakan sehingga ke akar umbi itu, ada yang tersekat. Jadi apabila pemimpin ataupun mereka di sana itu di kementerian turun padang bersama-sama memastikan ianya dapat dilaksanakan, saya yakin ini akan memberi kesan kepada ekonomi negara kita. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Maria Dr. Ahmad Razman Abdul Latif kerana sudi bersama kita, dan kita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Indra Dr. Syahari Ngadiman, iaitu Pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, dan kita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia, Dr. Muhammad Roslan Rosnon, iaitu Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Jadi keseluruhannya kita masih lagi belum menang sebenarnya. Kita masih lagi berperang untuk melawan COVID-19, tetapi dengan semangat Malaysia boleh, dengan semangat jitu rakyat Malaysia, saya pasti kita boleh melawan COVID-19. Tetapi yang kita perlu ialah kerjasama semua pihak. Semangat yang kuat daripada rakyat Malaysia itu menjadi teras utama kita menentang COVID-19. Jumpa lagi dalam ruang bicara, insya-Allah.